Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, wahai saudaraku, jika anda ingin selamat daripada godaan iblis, berpegang teguhlah kamu kepada Allah dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya kamu ini ingin selamat daripada godaan iblis, hendaklah kamu berpegang teguh kepada Allah. Yakni hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama juga hendaklah kita cuba sedaya upaya agar dapat menjauhkan diri kita daripada maksiat. Dan apabila seseorang itu ataupun kita kalau terjatuh ke dalam maksiat, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Jangan biarkan diri kita berterusan di dalam dosa dan juga maksiat. Dan kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan amal-amal soleh. Kerana memperbanyakkan amal-amal soleh itu menghapuskan akan dosa. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yuzhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu menghapuskan ia akan kejahatan kamu, yakni dosa-dosa kamu. Maka hendaklah kamu berpegang dengan Allah Ta'ala, berpegang teguh dengan Allah dengan melakukan ibadah dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Maka minta berlindung kepada Allah, minta berlindung daripada tipu daya syaitan, kerana syaitan selalu mengheret kita kepada kebinasaan. Dan lebih bahaya daripada syaitan adalah nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu yang ada pada diri kita itu 70 kali ganda lebih dahsyat ataupun lebih kuat daripada tipu daya syaitan. Maka minta berlindung kita daripada tipu daya syaitan, minta berlindung kita daripada tipu daya nafsu, dan minta berlindung kita juga daripada segala kejahatan. Dan kita tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan apabila hari kiamat tiba, akan diletakkan sebuah kerusi di atas api neraka. Lalu kerusi itu didudukkan ke atasnya itu iblis. Sama ada nak tidak mahu, maka malaikat akan ambil iblis, dudukkan di atas kerusi tersebut, dan kerusi itu di atas api neraka. Dan apabila sahaja iblis duduk di situ, maka para syaitan, para orang kafir berkumpul di samping iblis tadi. Lalulah iblis tadi mengeluarkan suara seperti suara keldai, seraya berkata, wahai para penghuni neraka, pada hari ini bagaimana kamu dapati dengan janji Allah? Maka katanya iblis, wahai ahli neraka, bagaimana kamu dapati dengan janji Allah? Mereka menjawab, janji Allah itu benar. Orang yang melakukan amal soleh masuk syurga, orang yang melakukan kejahatan itu masuk neraka. Kemudian iblis itu pun berkata, ini adalah hari yang aku berlepas diri. Ini adalah hari yang aku telah berputus asa daripada rahmat Allah. Maknanya iblis sudah tahu dia tidak akan dapat rahmat Allah. Dan hari ini juga iblis berlepas diri kepada orang-orang yang mengikutinya. Maka dengan sebab itu Imam Ghazali menyarankan kita supaya kita ini jauhkan diri daripada godaan iblis dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah dan mohonlah perlindungan dengan Allah. Maka apabila kita ingin melakukan sesuatu, maka bacalah bismillah, mohon kepada Allah. Mulakan dengan auzubillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Supaya setiap pekerjaan kita dengan menyebut nama Allah, agar kita terselamat daripada tipu daya-tipu daya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat agar memukul iblis tadi.
Bila iblis mengatakan aku putus asa dengan rahmat Allah, maknanya dia dah fikir dah dia tidak akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Dan aku berlepas diri dengan kamu semua. Siapa dengan orang-orang yang mengikuti syaitan, dengan syaitan-syaitan yang mengikuti iblis. Begitulah. Maka iblis kata, aku berlepas diri dengan kamu semua. Maka datang malaikat memukul iblis tadi dan memukul juga orang yang ada kelilingnya. Lalu mereka itu mati di dalamnya selama 40 tahun. Mereka tidak pernah mendengar perintah untuk keluar daripada situ. Na'udzubillah. Maka sebenarnya dalam neraka tidak ada mati sebenarnya. Dalam neraka ini disebut wala hayatan wala mautan. Tidak mati, tidak hidup. Tidak mati, tidak hidup. Apa maksud tidak mati? Maksud tidak mati, tidak ada hilang kesakitan sekalipun. Dan apa maksud tidak hidup? Tidak hidup dengan arti kata tidak akan rasa nikmat. Tidak ada rasa nikmat. Maka di dalam neraka hidup mati itu maknanya dipukul begitulah 40 tahun keadaannya itu. Waliyazubillah. Maka kita mohon pada Allah agar kita ini diselamatkan daripada azab api neraka Allah. Ada satu orang Badui, dia berdoa. Doa ini sehingga Rasulullah kata amat menakjubkan dan Allah mengampunkan dosanya. Ia mengatakan bahawa, ya Allah, ya Tuhanku, dosaku terlalu banyak, tetapi aku mengetahui keampunanmu lebih luas daripada dosaku. Dan kemurkaanmu itu, aku melakukan perkara yang memurka, yang menyebabkan engkau murka, tetapi aku mengetahui rahmatmu lebih luas daripada kemurkaan kamu. Maka ampunkanlah akan dosaku. Maka dengan doa ini menyebabkan orang itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat-ibadat yang kita lakukan ini sebenarnya amat sedikit untuk mendapatkan rahmat Allah. Namun rahmat Allah itu rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ini luas meliputi sesuatu. Sehingga diceritakan bahawa ada satu orang sahabat itu menangis. Bila menangis Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar, siapa menangis itu? Seorang pemuda. Panggil dia masuk. Sayyidina Umar panggil orang itu tadi pun masuk. Akhir sekali Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu dia mengatakan, aku telah melakukan dosa. Rasulullah tanya pada dia, dosa kamu besar mana? Lebih besar daripada segala bukit-bukit gunung ganam. Mana besar dengan langit dan bumi? Dosa aku lebih besar daripada langit dan bumi. Mana besar dosa kamu dengan arasy Allah Ta'ala? Maka dosaku aku rasa lebih besar daripada arasy Allah Ta'ala. Dan mana besar dengan Allah? Nah, saya besar Allah. Apa maksud mana besar dengan Allah? Mana besar dengan rahmat Allah? Nah, saya rahmat Allah lebih besar. Maka demikianlah. Bila begitu, Rasulullah kata, apa kesalahan kamu? Beritahu padaku, biar aku berdoa pada Allah. Lalu ketika mana diceritakan, Rasulullah jadi marah pada dia. Sebab apa? Sebab dia melakukan kesalahan yang besar. Apa dia? Dia menzinai si mati. Akhir sekali dalam keadaan macam itu, Rasulullah suruh dia keluar. Lalu dia berkata pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku telah pergi kepada kekasihmu. Kekasihmu tidak menerima aku. Engkau terimalah aku atau engkau azabkan aku. Kalau engkau tidak mau terima, maka azabkan aku. Lalu Allah Ta'ala turunkan malaikat. Kemudian malaikat itu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, malaikat Jibril itu berkata pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang itu diampunkan dosa oleh Allah. Sehingga ulama menyatakan bahawa seandainya Allah ingin mengampunkan dosa seseorang itu, maka Allah sudah tidak melihat lagi betapa besar kesalahannya. Maka disuruh kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana selagi mana kita hidup, rahmat Allah itu masih lagi ada. Maka apabila sudah wafat, kita akan membawa amalan kita. Kalau banyak-banyaklah amalan yang baik, kalau buruk-buruklah, wal-iyazubillah. Maka dalam satu riwayat disebut bahawa pada hari kiamat iblis dipanggil, lalu disuruh duduk di atas kursi. Didudukkan dia di atas kursi. Kursi itu daripada api. Dan lehernya melingkang kalung laknat Allah. Allah menyuruh para malaikat Zabaniyah agar menariknya daripada kursi dan melemparkannya ke dalam api neraka.
Mereka pun menyeretnya, ya ini malaikat, seret dia untuk melemparnya. Akan tetapi mereka tidak mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril bersama 1000 malaikat untuk melakukan hal itu. Untuk melakukan hal itu, akan tetapi mereka pun tidak mampu melakukan itu. Lalu Allah Taala memerintahkan malaikat Israfil, lalu Israel, dan masing-masing dibantu oleh 80,000 malaikat yang lain, namun mereka tidak mampu. Akhirnya Allah berfirman kepada mereka, walaupun beberapa kali ganda malaikat bersatu, nascaya mereka tidak akan mampu memindahkan selama kalung laknat itu melingkar di lehernya. Lalu diletakkan iblis tadi di atas kursi daripada api neraka. Kursi daripada api neraka itu diletakkan satu kalung. Dengan sebab kalung itu disuruh malaikat-malaikat eret dia, tulis nak eret, tapi lekat di atas kursi daripada api neraka itu. Maka sebenarnya ini melambangkan azab. Bukan kata apa, kerana nak bagi tahu azab yang begitu berat ditimpa kepada iblis, yang ketika itu di hari kiamat iblis akan berlepas diri belaka dengan orang-orang yang menjadi pengikut dia. Lalu dikatakan bahawa disuruh kepada kita agar menjauhkan diri daripada iblis, daripada syaitan dan seumpamanya, daripada maksiat, kerana ia membawa kepada kebinasaan, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas muka dunia ini jadilah kita pengikut malaikah ataupun pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan amal ibadah kepada Allah. Maka diriwayatkan bahawa nama iblis di langit dunia, apa nama iblis? Ada riwayat mengatakan nama iblis asalnya Al-Abid. Apa makna Abid? Ahli ibadah. Maka di langit kedua, nama iblis di langit pertama namanya Abid. Di langit kedua namanya Zahid, orang yang zuhud pada Allah maknanya. Dan di langit ketiga namanya Arif, yang mengetahui. Langit yang keempat bernamanya Wali, maknanya. Langit yang kelima bernama At-Taqi, dan langit yang keenam bernama Khazin, langit yang ketujuh bernama Azazil. Maka setiap langit itu ada nama-nama, semua nama-nama yang baik. Dan di Lauh Mahfuz, tapi di Lauh Mahfuz namanya iblis. Di Lauh Mahfuz namanya iblis, menunjukkan bahawa dulu, ini riwayat tafsir ada menyatakan, sebelum dilaknat itu ia ahli ibadah. Maka bila ahli ibadah akhir sekali Allah menyatakan bahawa akan ada di kalangan kamu para malaikat, termasuk dengan Azazil ini, akan dilaknat oleh Allah. Maka mereka minta doa pada Azazil ni. Azazil doa tapi terlupa, tak niat dah doa ke dirinya. Maka akhirnya ia dilaknat. Satu kali Allah perintahkan supaya sujud saja kepada Nabi Adam, maka dia tidak mahu sujud. Dengan sebab apa? Dengan penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit sombong. Itu punya penyakit daripada langit belaka itu. Akhirnya mendapat laknat daripada Allah, wal iyazubillah. Maka oleh kerana dia lalai dengan perbuatannya, lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya agar bersujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi ia mengatakan, apakah engkau melebihkannya daripada aku? Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan ia daripada tanah. Ketika mana Allah Ta'ala perintah, wa isqulna lil malaikati isjudu, maka Allah berkata pada malaikat, hai malaikat sujud. Fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba, dia ingat, wastakbara, dia rasa sombong diri. Kerana apa? Ibadat yang dia lakukan itu. Lalu dia mengatakan, ana khairu minhu, aku kan lebih baik daripada dia. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan dia daripada tanah. Maka dalam keadaan macam itu dia enggan. Lalu Allah berfirman, aku mengerjakan apa sahaja yang aku mahu. Maknanya ikut aku saja. Apa saja yang aku mahu, aku lakukan. Aku mahu engkau perintah pada engkau sujud, kena sujud. Kena sujud kepada Adam.
Maka iblis tidak mau sujud. Kerana apa? Iblis menganggap dirinya mempunyai kemuliaan, sehingga ia berpaling, tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS. Bermakna dia ada sifat keangkuhan, dia ada sifat kesombongan. Waliyazubillah, kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada sifat sombong. Sifat sombong adalah sifat merasa dirinya lebih. Kalaulah kita ini diberi kelebihan oleh Allah, lalu kita merasa diri kita lebih baik daripada orang, sepatutnya kita kena bersyukur di atas nikmat Allah. Bila kita diberi harta, kita kena bersyukur, bukan kita menjadi sombong. Bila kita diberi ilmu, kita kena bersyukur, bukan jadi sombong. Bila kita diberi ibadah, kita boleh buat amal ibadah banyak, kita kena bersyukur, bukan kita menjadi sombong dengan memandang rendah pada orang, tidak. Maka dalam keadaan itu, bila mana saja ada kesombongan saja, ada keangkuhan kepada iblis, akhirnya Allah Ta'ala laknat kepadanya. Ia berdiri hingga para malaikat itu sujud. Para malaikat sujud, tapi dia berdiri, dia tidak mau sujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala, maka para malaikat terkejut. Kenapa? Kerana kelihatan iblis tidak sujud. Mereka berdiri untuk bersujud kali kedua kalinya dengan rasa bersyukur. Maka akhirnya malaikat sujud kali kedua syukur. Kenapa? Kerana mereka itu para malaikat terpilih di kalangan sajidin, di kalangan hamba Allah yang sujud. Masa dia sujud pertama, dia bangkit tengok, iblis berdiri lagi. Maka dia tu bersyukur. Kenapa? Dia terpilih dalam golongan yang sujud sajidin. Maka dia sujud sekali lagi, dan menyangka takut sujud sekali lagi, iblis pun sujud. Maka dalam keadaan macam itu, iblis tetap berdiri dan berpaling daripada mereka, tanpa ada keinginan untuk mengikuti mereka, ataupun mereka tanpa ada merasa menyesal di atas perbuatan dia. Iblis tidak menyesal pun, dia tidak sujud, walaupun dia tahu bahawa ia dilaknat oleh Allah. Oleh kerana dia tidak mahu sujud kepada Allah, maka Allah memburukkan wajah iblis. Burukkan wajah iblis. Segala puji dan puji bagi Allah yang menghijabkan kita daripada melihat iblis. Maknanya maka memburukkan rupanya. Ia berubah menjadi seperti khinzir, kepalanya seperti kepala kedai, dadanya seperti bonggol unta, wajahnya seperti wajah kera, matanya belah memanjang selebar wajahnya, mulutnya terbuka seperti cawan, bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring khinzir, dan pada janggutnya terdapat 7 macam janggut, dan dia diusir daripada syurga. Ini disebut oleh Imam Ghazali, jangan pandai-pandai lukis. Tak payah lukis lah wajahnya yang buruk itu. Hanya nak bagi tahu, oleh kerana tidak taat kepada Allah, Allah burukkan wajahnya. Zaman Nabi Musa dulu disebut kunu kiradatan khasiin. Mereka itu menjadi kera-kera yang hina. Apabila Allah Ta'ala perintah hari Sabtu tidak boleh bekerja, akhirnya dia bekerja juga hari Sabtu. Akhir sekali engkar dengan perintah Allah, Allah Ta'ala jadikan kunu kiradatan khasiin, jadi kera-kera yang hina. Itu umat Nabi Musa alaihissalam. Lalu dalam keadaan macam itu, iblis diusir daripada syurga, bahkan dari langit dan ke bumi, dan ke satu kepulauan. Ia tidak masuk ke bumi kecuali secara sembunyi-sembunyi. Ia dilaknat hingga hari kiamat kerana terbasuk di kalangan makhluk Allah yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Maka dengan sebab itu, orang-orang kalau buat amal ibadat, wajahnya indah di sisi Allah. Orang-orang yang buat amal ibadat, pergi ke masjid, wajahnya indah di sisi Allah Ta'ala. Para malaikat melihat dengan pandangan indah.
maka bersama orang-orang yang soleh, ya, kalau orang-orang yang melakukan amal ibadat, dia bangkit nanti pun dalam keadaan wajah yang indah. Dia akan disambut oleh malaikat dengan wajah yang indah. Tetapi bagi orang yang melakukan maksiat, kita tengok tak ada apa-apa, tak ada perubahan pun. Tetapi di sisi Allah, para malaikat melihat mereka itu buruk wajahnya. Kenapa buruk wajahnya? Kerana tidak solat. Kenapa buruk wajahnya? Kerana menipu orang dan seumpamanya. Maka apabila di akhirat nanti akan terselah wajah masing-masing, waliyazubillah, maka manusia itu wajahnya manusia, tetapi apabila bangkit nanti ada yang wajah kedai, ada yang wajah khinzir, ada yang wajah anjing dan seumpamanya, mengikut amalan-amalan buruk yang ia lakukan. Maka beruntung dekat negeri akhirat ada orang yang wajah bercahaya-bercahaya, sehingga Rasulullah dapat kenal itu umat aku. Daripada mana dapat kenal? Kerana pada wajahnya bercahaya, pada anggota-anggota wuduknya bercahaya. Kerana apa? Kerana buat amal soleh. Inilah yang Rasulullah nyatakan, as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya, baca Quran itu cahaya, berzikir itu cahaya, majlis ilmu cahaya, semuanya cahaya belaka. Mana kita dapat cahaya? Cahaya nanti kita dapat dalam kubur. Banyak mana kita baca Quran, banyak cahaya kita dapat. Banyak mana maksiat memadamkan cahaya. Waliyazubillah. Moga-moga Allah tidak wafatkan kita kecuali dalam keadaan taubat nasuha. Maka perhatikanlah keindahan rupa, sayap yang lebar, banyak ilmu, banyak ibadah, kegagahan di kalangan para malaikat dan sebagainya, tidak mencukupi sedikit pun. Itu semua, dalam semua itu terdapat peringatan. Baik, apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita kena ingat, jangan kita termasuk di kalangan orang yang sombong dengan apa yang Allah kurniakan kita. Tak kiralah ilmu ke, harta ke, pangkat ke, kedudukan ke, maka kita mohon kepada Allah agar kita jadi orang yang hati kita ini sentiasa tunduk kepada Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala, ini dalam satu riwayat menceritakan bahawa ketika Allah Taala menyeksa iblis, malaikat Jibril dan Mikail menangis. Maka Allah menyeksa iblis. Ketika itu malaikat Jibril dan Mikail menangis. Lalu Allah Ta'ala bertanya, ya Jibril, ya Mikail, kenapa engkau menangis? Katanya dua malaikat tadi, ya Tuhan kami tidak merasa tenteram terhadap siksaan kamu. Rasa-rasa macam kami tak selamat rasa bila tengok malaikat tadi kena azab. Begitu. Kemudian Allah Ta'ala berkata, jadikanlah kamu makhluk yang tidak merasa tenteram terhadap siksaanku. Katanya Allah kepada malaikat tadi, kalau begitu hendaklah kamu sentiasa merasa seolah-olah kamu tidak aman dengan siksaan Allah. Ingat dalam satu hadis dulu kita dah bicara pada pengajian yang dahulu, tidak akan berkumpul dua ketakutan, tidak akan berkumpul dua keselamatan. Apa maksud dua ketakutan tidak akan berkumpul? Baik, dia tidak akan berkumpul dunia akhirat, dua-dua takut. Kalau sudah di atas muka dunia sudah rasa takut sangat-sangat pada Allah, Allah tak takutkan kita dekat negeri akhirat. Allah tak takutkan kita dekat negeri akhirat. Sebab apa? Sebab di atas muka dunia kita ada sifat takwa, takut kepada Allah. Takut yang macam mana? Takut yang menyebabkan kita tinggal maksiat. Takut yang menyebabkan kita menjadi ahli ibadat. Takut yang menyebabkan kita menjaga diri daripada melakukan perkara yang mendapat kemurkaan Allah. Maka sudah takut kamu di atas muka dunia, Allah tidak takutkan dekat negeri akhirat. Ada kisah menceritakan ayah dia kata, kalau aku mati mu bakarlah aku sampai jadi abu, buang abu dalam laut. Maka anak dia buat sungguh, dia bakar sampai tu jadi abu, buang dalam laut. Bukan orang Hindu, tidak. Maka Allah Ta'ala yang maha berkuasa bangkitkan balik, himpunkan balik abu tadi, bangkit dia. Allah Ta'ala tanya, apa kamu sampai suruh begitu? Kerana aku tak tahu nak lari ke mana, terlalu takut aku padamu. Sampai aku fikir macam tu, takut aku kepada kamu. Sampai aku fikir begitu.
Allah Ta'ala kata, oleh kerana kamu takut kepada aku amankan kamu dekat negeri akhirat. Maka tidak akan berhimpun dua aman. Siapa yang aman di atas muka dunia, tak apa, tak semayang pun relax je. Aman saja rasa. Ambil hak orang pun aman saja rasa. Buat salah pun rasa aman, rasa tiada apa-apa saja. Kalau kamu merasa aman di atas muka dunia, tidak akan aman dekat negeri akhirat. Kerana tidak akan kumpul dua keamanan dalam dua keadaan tadi, dunia dan juga akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita sifat takwa, sifat takut kepada Allah Ta'ala. Takut yang macam mana? Takut yang menyebabkan hati kita sentiasa gerun kepada Allah, mengingatkan azab Allah, merasa kebesaran Allah. Takut yang membawa kita intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yang menyebabkan kita bangkit buat amal lalu benci kepada maksiat. Dan takut yang membawa tanzihul qulub, penyucian kepada hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa hendaklah kamu takut akan seksaan aku, katanya. Siapa yang takut, rasa takut, aku amankan dia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa iblis pun berkata, Tuhanku, engkau telah mengeluarkanku daripada syurga kerana Nabi Adam alaihissalam. Aku tidak mampu menguasainya kecuali dengan kekuasaan daripadamu, katanya iblis. Aku tak mampu nak menguasainya. Aku ini daripada syurga keluar, masuk daripada syurga, keluar daripada syurga kerana Adam, kata iblis. Dan aku tidak mampu menguasainya. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada iblis, kamu diberi kekuasaan, yakni terhadap anak-anak Adam, kerana terpeliharanya para nabi daripadanya. Para nabi maksum terselamat. Tapi anak-anak Adam ini, yakni cucu cicit Nabi Adam ini, mereka diberi kekuasaan bagi orang yang duduk dah di bawah, maknanya menyerahkan diri kepada iblis. Adapun yang menyerah diri kepada Allah, dia selamat. Maka pinta iblis, tidak lahir darinya seorang anak, melainkan kamu pun memiliki anak seperti itu. Allah memenuhi permintaan iblis. Katanya, aku nak apabila lahir anak Adam, maka akan ada satu iblis yang menggoda dia, yang berdampingan dengan dia. Allah bagi. Lalu dia kata, tambah lagi katanya, dada mereka adalah tempat bagimu. Kamu berjalan di situ mengikuti aliran darah. Maka dia kata dalam dada hati seseorang itu tempat Allah. Dada dalam hati tempat Allah. Tapi kata iblis, aku nak berjalan di dalam aliran darah. Aliran darah. Maka Allah Ta'ala bagi. Sebab itu kalau orang itu berpuasa, dia menyempitkan aliran darah. Bila aliran darah itu sempit, untuk syaitan nak lalu, jadi bangkit kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia minta lagi, tambahlah. Iblis minta pada Allah, tolonglah mereka dengan kuda dan kakimu, yakni tolonglah mereka dengan pertolongan orang yang berkenderaan dan berjalan kaki. Bersekutulah dengan mereka di dalam harta, yakni dengan membawa mereka untuk mencarinya dan membelanjakannya pada barang yang diharamkan. Dan anak-anak mereka, yakni berusaha sampai kepada mereka melalui cara yang haram, seperti menyetubuhi isteri dalam keadaan haid. Ini dia minta. Macam mana kata iblis? Iblis minta kalau boleh dia nak mereka, yakni anak-anak Nabi Adam ini, mereka ini bersekutu. Iblis nak bersama, naik kenderaan pun bersama, berjalan kaki bersama, dengan harta pun bersama, dengan maknanya iblis nak bersama dengan anak Adam sampai kepada bersama isterinya, agar lahir anak-anak yang membawa kepada pengikut iblis. Dia minta begitu. Bersama dengan harta macam mana? Bersama dengan harta, siapa ambil harta yang haram, ambil harta yang syubhat.
Lepas pada tu bersama dengan wanita itu zina dan menyetubuhi dalam keadaan haid dan seumpamanya. Maka iblis minta dengan Allah Ta'ala supaya anak Adam itu cenderung kepada ambil harta yang diharamkan oleh Allah ataupun melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Bersekutulah mereka dalam penamaan mereka seperti Abu Uzza ataupun dengan sebab nama-nama. Iblis nak sekali dengan nama. Orang nama comel dah, dia gitu kau nama lain pula. Maknanya jadi sudah molek-molek dah. Nama yang sudah ada makna tambah panggil nama orang barat. Maka iblis dah minta dengan Allah supaya aku nak sekutu, nak bersama dengan anak Adam ini. Apa dia termasuk dengan nama-nama. Siapa dengan nama-nama yang buruk ataupun dengan panggilan-panggilan yang buruk. Dia minta. Maka dikatakan bahawa sesatkanlah mereka dengan membawa mereka kepada agama-agama yang batil. Maka dia minta supaya dia dapat sesatkan anak-anak Adam tadi perkara sehingga membawa kepada perkara-perkara yang membawa dosa, termasuk ucapan-ucapan yang tercela. Iblis minta, dalam berucap pun iblis nak bersama, supaya anak Adam bila cakap mencela orang jadi suka cela orang, ataupun menyatakan buruk dan seumpamanya, ataupun dalam perbuatan-perbuatan keji iblis meminta kepada Allah. Maka janjikanlah kepada mereka dengan janji-janji palsu seperti akan mendapat syafaat para dewa, percaya kepada keramat nenek moyang, ataupun menunda-nundakan taubat, ataupun merasa mati itu terlalu lama lagi, yakni panjang angan-angan. Semua iblis minta dengan Allah Ta'ala supaya anak-anak Adam itu duduk dalam kelalaian kepada Allah. Lalulah katanya Allah Ta'ala, kerjalah kamu nak buat kerja macam tu. Itu maknanya Allah beri kepada dia. Boleh dia nak tu, tapi bukan semua boleh. Maka Nabi Adam berkata, Tuhanku, engkau telah memberikan kekuatan kepadanya atas diri aku. Aku tidak akan dapat mencegahnya kecuali dengan pertolonganmu. Iblis, Nabi Adam dapat tahu bahawa Allah memberi kepada iblis. Apa dia? Iblis kadang-kadang dia boleh menguasai manusia. Dan disebut di antara penolong-penolong iblis ini adalah syaitan. Syaitan pun pernah berjaya menyebabkan Nabi Adam yang duduk dalam syurga terkeluar daripada syurga. Sehingga orang-orang soleh dia menyatakan bahawa, cuba kamu fikir, Nabi Adam yang sudah duduk dalam syurga pun fa'azallahumus syaitanu anha fa'akhrajahuma, maka dengan tipu daya iblis menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan. Bagaimana kita ni yang tidak Nabi, bagaimana kita yang tidak soleh dan seumpamanya. Nabi Adam kata, dengan sebab aku ini maka engkau jadikan malaikat iblis itu dilaknat, kemudian engkau beri kekuasaan kepadanya dalam perkara-perkara tertentu. Aku tidak akan dapat mengatasinya kecuali dengan pertolongan Allah. Sebenarnya ibadat kita banyak macam mana pun tak mampu kita nak menyelamatkan daripada tipu daya nafsu, tipu daya iblis, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala berfirman, tidak lahir seorang anak daripadamu. Katanya Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, ialah aku beri iblis akan bersama dengan anak Adam, dengan cucu-cucu Nabi Adam ini. Aku bagi dia boleh goda, dia boleh sesak dalam, tetapi Allah Ta'ala berkata, wahai Adam, setiap kali anak itu lahir akan bersamanya malaikat. Daripadanya kecuali aku menyerahnya kepada malaikat yang menjaganya. Apa bukti ada malaikat bersama kita? Sebab itu disebut dalam kitab Minhajul Abidin dalam bab mengenai lintasan. Dalam bab lintasan ini, dalam bab lintasan kita ada 3 lintasan. 1 lintasan syaitan, 2 lintasan nafsu, 3 lintasan malaikat. Jadi malaikat itu bersama kita. Kadang-kadang kita duduk dalam kuliah, lepas duduk dalam kuliah mari mikir, balik lagi nak buka Quran lah.
Boleh buka Quran. Itu datang daripada mana niat-niat yang baik itu? Datang daripada malaikat. Hanya balik rumah je buka TV. Maknanya itu datang daripada iblis pula mengganggu kita. Sebab itu bila kuatnya iman kita, malaikat akan bersama dengan kita. Bila lemah iman kita, ikutan kita kepada syaitan lebih daripada ikutan daripada malaikat. Maka Nabi Adam minta, dah lain pada itu apa lagi ya Allah? Aku memberi kepada anak cicit kamu wahai Adam, dia buat satu kebaikan diberi 10 kali ganda. Biarlah iblis dia boleh goda-goda, tapi kalau dia buat kebaikan 10 kali ganda. Kata Nabi Adam, lagi ya Allah, tambah lagi. Aku tidak akan mencabut taubat daripada mereka, kata Allah. Dia buat, kalau syaitan iblis goda dia, aku tak akan cabut. Aku tidak akan cabut taubat daripada mereka selagi mana roh ada pada badan mereka. Selagi mana roh ada pada badan mereka, dia boleh bertaubat walau dia banyak dosa macam mana, walau dia buat dosa macam mana. Lagi kata Nabi Adam, ya Allah, tambah lagi. Aku mengampuni mereka tanpa jemu. Katanya Allah, dia buat macam mana, dia buat dosa, kalau dia taubat aku ampun, dia buat dosa, dia istighfar aku ampun, aku tak jemu, aku tak rasa puas pun. Kalau dia nak ampun dosa pada aku. Kata Nabi Adam, barulah lega. Sebab Allah beri iblis boleh goda makhluk anak Adam. Nabi Adam kata, engkau beri kuasa pada iblis boleh goda anak cicit aku, dah apa dia anak cicit aku pula? Allah Ta'ala beri, tak apa wahai Adam, setiap lahir ada malaikat. Dan kemudian kalaulah dia buat baik, aku beri 10 kali ganda. Kalau dia buat jahat, iblis goda dia jadi jahat, tiba-tiba dia bertaubat, aku terima taubat dia. Selagi mana roh ada pada tubuhnya, maka selagi itu taubat ada, aku beri pada dia. Katanya sudah cukup, sudah cukup. Lega dah Nabi Adam AS. Iblis berkata lagi. Iblis tengok Nabi Adam kata gitu, iblis pun kata lagi, wahai Tuhanku, engkau mengurniakan para rasul dan anak-anak Adam dan engkau menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Lalu apa pada rasul untukku? Baik, katanya, ya Allah, engkau beri kepada rasul-rasul dan juga anak-anak Adam ada kitab-kitab mereka. Dah, lalu apa para rasul untuk aku pula, tanya iblis. Utusan Allah Ta'ala beri utusan kepada Adam, kepada Nabi, adanya kitab-kitab. Apa? Dah, engkau beri apa pada aku? Katanya Allah Ta'ala, aku beri dukun. Aku beri dukun yang menjadi pembantu-pembantu kamu. Dukun-dukun yang menjadi pembantu kamu. Baik, apa kitab-kitab aku? Kitab-kitab kamu adalah perbuatan-perbuatan tatu. Tatu. Apa hadis aku, katanya? Kau bagi anak Adam ada hadis-hadisnya, perkataan-perkataan yang baik. Apa hadis aku, katanya iblis? Iaitu perkataan-perkataan yang membawa pembohongan. Dah, kalau anak Adam ada kitab Al-Quran, apa yang kau beri pada aku? Syair-syair, lagu-lagu yang melalaikan. Lagu-lagu yang melalaikan. Apa dia? Muazzin aku yang menyeru, aku bagi seruling. Ataupun alat muzik. Apakah masjid aku? Orang anak Adam yang baik tu pergi masjid. Apakah masjid aku? Aku bagi pasar. Pasar. Masjid tempat orang ibadat, pasar orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Ini jangan salah faham. Kalau gitu tak lagi pasar. Tak. Kalau pergi ke pasar kita lalai pada Allah, itu dilarang. Kalau pergi pasar berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada zikir orang pergi pasar. Apa dia zikir pergi pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir orang pergi pasar. Siapa pergi pasar, duduk pasar, baca zikir ni. Sekali baca dapat 1 juta pahala. Dia baca dalam hadis maknanya. Maka pasar, kalau di masjid, engkau bagi anak Adam itu masjid. Dah aku, kata iblis, aku beri pasar, kata Allah Ta'ala. Sehingga disebut hadis, seabdal-abdal tempat ialah masjid, seburuk-buruk tempatlah pasar. Baik, ada anak-anak Adam kau bagi rumah-rumah, dalam rumah mereka itu mereka boleh beribadat. Dan memberi apa pada aku? Tanya iblis. Aku beri tandas. Aku beri pada tandas.
Maka kata ulama jangan duduk di dalam tandas terlalu lama kecuali seseorang itu ada sakit. Ada sakit dan jangan tak ada apa-apa duduk dalam tandas. Maka itu adalah rumah kepada rumah iblis ataupun syaitan. Apakah makanan aku, katanya iblis? Katanya Allah Ta'ala, makanan itu akan menjadi makanan kamu. Mana-mana makanan yang tidak menyebut nama aku, mana-mana makanan yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu diriwayatkan bahawa ada riwayat menceritakan ada iblis yang duduk dengan Saidina Umar jadi kurus. Kenapa jadi kurus? Kerana Saidina Umar Al-Khattab setiap perbuatan dia sebut nama Allah. Maka iblis tidak boleh makan makanan yang dimakan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Iblis tidak boleh memakai pakaian yang dipakai oleh Saidina Umar Al-Khattab. Lalu bertemu dengan iblis Abu Jahal. Iblis Abu Jahal gemuk. Mana? Kamu jadi kurus katanya. Aku duduk dengan Saidina Umar. Dengan Umar, Saidina Umar Al-Khattab, tidak dia melakukan sesuatu kecuali dia menyebut nama Allah. Lalu dikatakan bahawa apakah minuman aku? Apakah minuman aku? Katanya iblis bertanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan minuman kamu, wahai iblis, adalah minuman yang memabukkan. Sekali minum 40 hari. Sekali minum itu tidak dinyatakan. Ada kitab sesiapa yang sekali minum itu 40 hari. Wallahu alam, sekali minum ke sebotol, segelas, setitik, maknanya seteguk, wallahu alam. Tetapi minuman itu boleh menyebabkan amal ibadat itu tidak diterima oleh Allah. Waliyazubillah. Maka minuman yang memabukkan. Zaman Saidina Umar Al-Khattab, ada seorang itu minum arak. Baik, yang terakhir, apa alat pemburuan aku? Aku jadikan alat pemburuan, katanya Allah Ta'ala, yakni kaum wanita. Kaum wanita, sehingga Nabi mengatakan yang paling aku takut fitnah akhir zaman, maknanya ialah fitnah wanita antaranya. Yang wanita itu moga-moga menjadi wanita yang salehah. Dan kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya ini. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.